Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, dan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang zahir dan yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang dahulu maupun yang baru. Dan alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita teruskan usaha kita bertafaqquh fid din, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, insya Allah berikannya kefahaman di dalam agama. Dan insya Allah ini adalah salah satu daripada majlis at-tafaqquh melalui kertas kerja berkaitan dengan keadilan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sedang membaca beberapa syubhat golongan yang mentuhmah keadilan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, antaranya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan telah kita datangkan beberapa syubhat mereka, dan kita telah mendatangkan jawapan terhadap syubhat-syubhat itu. Antaranya bahawa Uthman itu adalah seorang yang melakukan nepotisme, iaitu beliau melantik jawatan-jawatan ataupun orang-orang yang menduduki jawatan daripada kalangan sanak saudaranya, walaupun mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan kita telah jawab bahawa setakat melantik daripada golongan sanak saudara bukanlah satu kemungkaran, sebab Nabi alaihi salatu wasallam juga melantik orang-orang daripada kalangan sanak saudaranya, dan bahawa khilafah atau khalifah sebelum beliau juga telah melantik beberapa golongan daripada sanak saudara mereka. Bahkan ini sangat ketara daripada perbuatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan kita telah dapati bahawa Ali radhiyallahu anhu lebih banyak melantik orang-orang daripada golongan sanak saudara daripada Uthman radhiyallahu anhu yang mereka cuba nak tuhmahkan. Kemudian kita juga telah menerangkan bahawa Uthman sengaja melantik orang-orang yang fasik. Maka kita katakan sebelum mereka dilantik tidak terdapat tanda-tanda kefasikan pada diri mereka. Adapun jika mereka benar telah berlaku fasik selepas itu, maka itu bukan salah pelantikan tersebut. Jadi kesalahan orang yang membuat salah adalah ataupun ditanggung oleh orang yang melakukannya, bukan orang yang melantiknya. Jika dia melantiknya sebelum mengetahui tentang kefasikannya. Dan telah kita dapati dalam sumber-sumber Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Uthman bin Affan telah menghukum sebahagian orang-orang yang didapati melakukan kesalahan yang beliau lantik sebelum itu. Nah, beliau telah mengambil tindakan, beliau telah melucutkan mereka daripada jawatan mereka. Jadi apakah yang harus dicela daripada perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian satu lagi adalah berkaitan dengan masalah mushaf. Ini satu lagi syubhat yang lama, sangat lama sekali. Kononnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah membakar mushaf. Dan kita mengaku akan hakikat sejarah ini, bahawa ini memang berlaku. Tapi bukanlah Uthman membakar mushaf kerana menghina, kerana ingin menghilangkan sesuatu kononnya yang menjadikan bukti kebenaran Syiah dan kesalahan sahabat-sahabat.
Bukan. Kita dapati bahawa Uthman membakar mempunyai sebab, iaitu untuk menjaga maslahat mushaf ataupun Quran itu sendiri. Di mana apabila tersebar luasnya agama Islam di tempat-tempat yang jauh, maka di sana terdapat kekecohan dalam cara pembacaan Al-Quran. Jadi terdapat pertelingkahan, ingkari bahawa bacaan ini tidak betul dan sebagainya. Jadi kerana wujudnya banyaknya lembaran-lembaran mushaf-mushaf di kalangan orang Islam yang kita katakan tidak diperiksa, maka bukan Uthman radhiyallahu anhu yang mula-mula mengambil tindakan ini, tetapi atas dasar desakan dan dikhabarkan oleh sahabat yang lain, itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jasa beliau sebagai penasihat kepada pemimpin, dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersetuju atas saranan tersebut, dan beliau melaksanakan apa yang wajib dilaksanakan, iaitu mengumpulkan mushaf-mushaf daripada seluruh pelosok dunia Islam. Selaku khalifah, perintah beliau wajib ditaati. Baik. Dan kemudian beliau telah memerintahkan, atau sebelum itu beliau telah memerintahkan agar ditubuhkan satu komiti untuk menyalin kembali Al-Quran, sebab mushaf itu telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kali ini adalah penulisan kembali dan diperbanyakkan. Dan ini bukan setakat kopi. Sebab kita kalau salin balik je pun dengan tangan lagi-lagi, dan 30 juzuk dengan beratus ribu huruf dan ayat, tentu sekali perbuatan atau amal manusia itu tak sunyi daripada kesilapan. Jadi perlu ada komiti untuk menyimaknya. Dan juga tentang cara penulisan. Cara penulisan juga harus distandardizekan. Lahirlah yang dinamakan Mushaf Uthmani, dan cara penulisan itu dinamakan Rasam Uthmani. Baik. Dan ia bukan dilakukan langsung oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan tidak duduk di dalam komiti tersebut, tidak menjadi pengerusinya pun. Pengerusinya adalah orang lain, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan anggota-anggotanya adalah orang-orang yang dahulunya adalah anggota komiti zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kenapa Uthman radhiyallahu anhu yang yang dituhmah? Kemudian setelah itu beliau membakar mushaf-mushaf yang lain di hadapan sahabat-sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau ia satu kemungkaran, apakah kita sangka sahabat-sahabat akan diam? Tidak kira siapa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pasti mereka akan tegur. Baik. Dan kita dapati bahawa sahabat-sahabat ini, hatta kalau mereka rasa ataupun dapati ada perkara-perkara yang tidak mereka faham, mereka akan tanya langsung kepada Rasulullah SAW daripada dahulu lagi. Mereka tanya. Baik, bukanlah kerana mereka kurang adab dan sebagainya atau tidak mahu menerima, tapi mereka tanya kerana ingin lebih faham, lebih tahu. Kerana mereka yakin bahawa dengan jawapan dari Rasulullah SAW mereka akan dapat kefahaman. Itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Takkanlah orang-orang yang selain daripada Rasulullah SAW itu lebih ditakuti oleh sahabat-sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang sangat santun, sangat pemalu. Bahkan malaikat-malaikat sini malu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Kisah-kisah dan manaqib beliau banyak terdapat dalam kitab-kitab Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi itu telah kita membacakan riwayat yang kita baca dalam kertas kerja oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau Fadail Al-Quran, kelebihan Al-Quran, bahawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menegur orang-orang yang melampau dalam mencela Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ayyuhan nas iyyakum wal ghuluw fi Uthman, wahai manusia, berwaspadalah kamu dari melampau terhadap Uthman. Taquluna harqal masahif,
Kamu kata dia telah membakar mushaf-mushaf. Wallahi ma harraqaha illa ammala'in min ashabi Muhammad. Demi Allah, tidaklah beliau membakarnya melainkan di hadapan orang ramai di kalangan sahabat Muhammad. Walau wulitu mithla ma wuli la fa'altu mithla alladhi fa'al. Jika aku dilantik seperti beliau, yakni menjadi khalifah pun, tentu aku akan melakukan seperti yang beliau lakukan. Jadi kita tahu bahawa ia adalah satu perkara yang dicita-citakan oleh para khulafa, iaitu apa? Menstandardizekan bacaan Al-Quran dan tulisan Al-Quran, walaupun terpaksa kita bakar sebahagian mushaf. Dan ini menunjukkan kelebihan Uthman bin Affan atas Ali radhiyallahu anhu. Sebab kurangnya dalam masalah ini, sebab Ali tak dapat buat ni, dia tak dapat kumpul mushaf, tapi dapat dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, dapat dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Jadi keredaan ini atau persetujuan ini jelas bahawa ia adalah mahallul ijma', satu hal yang telah diijma'kan oleh sahabat. Jadi kalau selepas itu siapa lagi nak mencela, maka mereka berhadapan dengan ijma'. Dan telah mengikut jalan orang-orang selain orang-orang mukminin. Allah SWT telah mengancam orang-orang yang cuba menyalahi jalan orang-orang yang beriman. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mengingkari Rasul setelah jelas padanya petunjuk, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kalau kita tolak sesuatu daripada Rasulullah SAW tapi belum berapa jelas, mungkin kita dimaafkan. Tapi dah jelas dah hadis dia, dah jelas sudah datang dari Rasulullah SAW, kita faham, maknanya dia tegak hujah, tentulah tak ada alasan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikut jalan selain orang-orang yang beriman. So ini menunjukkan kelebihan jalan orang-orang yang beriman, bahawa statusnya seperti status apa? Menyalahi Rasul SAW. Walaupun kita katakan bahawa berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW itu lazimnya adalah menyalahi jalan orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah ia sama saja. Kalau awak menyalahi Rasul, awak menyalahi jalan orang beriman. Maknanya siapa yang dijadikan maka kat sini? Sunnah Rasul ke jalan orang beriman? Apa yang dijadi maka kan? Wa may yushaqiqir rasul. Boleh juga. Benda ayat ni selalu kita baca kadang. Tapi tak tahu kita ada tadabbur kan ayat ni ke tidak. Okay. Siapa yang menentang Al-Rasul selepas jelas baginya Al-Huda, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Okey. Jadi ini kita maknanya apa? Menentang Rasul. Siapa yang menentang Rasul, ini apa pula? Ikut ataupun tak ikutlah. Tidak ikut jalan mukminin. Okey, mana yang dijadikan maka sekarang? Siapa yang menentang Rasul dan mengikut jalan orang-orang yang bukan yang mengikut selain jalan mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kepada apa yang dia nak pergi. Dan
akan masuk adalah Jahannam, dan itulah terburuk-buruk tempat kembali. Mana yang dia jadikan maka? Asalnya ikut tertib dia apa? Maknanya menentang Rasul bukan jalan orang yang beriman. Pasal ni dia jadi ni dulu ya. Sebab ada war kat sini. Jadi maka dia adalah jalan orang yang beriman. Bahawa jalan orang beriman bukan menentang Rasul. Sebab itu kata ulama, ini menunjukkan ketinggian jalan orang-orang yang beriman. Sebab dijadikan apa ni? Bahawa siapa menentang Rasul, dia ikut jalan selain orang yang beriman. Orang beriman, semua akan ikut Rasul, tak akan tentang. Faham? Baik. Jadi sebab tu ulama jadikan dia dalil hujjiyah al-ijma'. Ijma' bukan setakat ikut sahabat saja. Ikut apa? Ijma' sebab mukminin. Walaupun yang first sekali adalah ijma' sahabat lah. Sebab ayat ni turun ketika orang mukminin semuanya sahabat belaka. Ini satu lagi dalil sebenarnya menunjukkan keadilan para sahabat. Sehingga kan jalan sahabat itu wajib diikuti. Jadi maknanya apa? Maknanya kita ada dua kan? Satu, penentang Rasul. Satu lagi jalan orang yang beriman. Jadi menunjukkan bahawa jalan orang beriman ni adalah satu apa ni? Satu kewajipan sendiri. Kewajipan tersendiri. Adapun tentang menentang Rasul dah jelas lah. Rasul yang ajar kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni menerangkan bahawa jalan orang beriman tu adalah mengikut jalan orang mukminin adalah satu kewajipan tersendiri, satu hujah sendiri. Jadi lepas ini kita boleh katakan bahawa apa juga hal kita kena lihat, kita tak boleh menyalahi jalan orang-orang yang beriman. Dan kita boleh lazimkan dia terbaliklah juga, bahawa kalau kita ikut selain jalan orang beriman, maknanya kita ikut Rasul. Boleh juga macam tu. Tapi dalam sudut tertib ayat ni, maka dia adalah jalan orang-orang yang beriman. Baik. Dan bukanlah waw dekat sini maknanya jamak. Sebab apa? Maknanya mesti ada dua-dua sekali. Menentang Rasul dan tidak mengikut jalan orang beriman. Baru kita kena apa? Azab. Kalau menentang Rasul dia tak ada apa-apa. Tidak ikut jalan beriman dia pun tak ada apa-apa. Bila dua-dua sekali baru ada apa-apa. Baru bahaya. Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya ini ada lazim daripada yang pertama. Sebab itu yang dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Dia lazim. Dan bila dia lazim, menunjukkan bahawa setiap satu itu adalah satu apa? Adalah satu hujah tersendiri. Tak buat ini, maknanya dia tak buat ini. Dia kalau buat ini, dia buat ini. Tak payah kita nak katakan ini dan ini. Awak tak buat satu, maknanya awak tak buat lagi satu. Dia lazim. Jadi siapa yang tak ikut ijma' tapi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tetap tak ikut Rasulullah. Tak mungkin dia ikut Rasulullah tanpa dia ikut ijma'. Itu dia. Dan ini adalah dalil Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Setelah lama dia tadabbur Quran, dia baca Quran sampai khatam berapa kali. Baik. Apabila ditanya kepada beliau tentang apa dalil kamu tentang hujahnya ijma', dikeluarkan ayat ini. Nah, ulama-ulama selepas itu banyak yang menyokong dan bersetuju dengan beliau. Baik. Balik kepada kertas kerja kita. Jadi perbuatan Uthman radhiyallahu anhu satu yang diijma'kan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sebenarnya ini nanti juga akan menjadi jawapan kepada syubhat-syubhat lain. Sebab tak ada benda yang Uthman buat, dia buat sembunyi-sembunyi, orang sahabat mereka tak tahu, ataupun sahabat ingkar akan perbuatannya. Semua yang dia buat tu sahabat-sahabat ada kat depan.
Nah, satu lagi syubhat muka surat 62 bahawa kononnya Uthman mengusir Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Madinah. Dia halau, jahat Uthman ni. Orang tak setuju dengan dia halau. Macam itulah yang mereka nak tunjulkan. Mereka mengatakan bahawa Uthman radhiyallahu anhu zalim kerana mengusir Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Madinah ke Rabadah. Rabadah ni tempat jauh lah, nak dekat kat Mekah. Berapa ratus kilometer tu kat sana. Tempat tak ada orang tinggal. Sampai sekarang pun tempat macam ni tak ada banyak orang tinggal. Baik, jawapan ini adalah satu dusta. Yang benar Abu Dzar radhiyallahu anhu yang memilih untuk keluar dari Madinah. Seperti banyak cerita-cerita, hal inilah yang selalu berlaku. Mereka cakap lain, sebenarnya hakikatnya lain. Abu Dzar yang pilih untuk keluar dari Madinah. Jadi apa dalil kita? Abu Dzar radhiyallahu anhu merupakan seorang yang zuhud dan beliau menganggap ia satu kewajipan, bahawa zuhud itu adalah satu kewajipan. Siapa tak zuhud berdosa. Beliau berpandangan bahawa harta yang lebih dari keperluan seorang itu adalah harta karun yang akan membakarnya dalam neraka. Siapa yang simpan duit lebih daripada keperluannya, dia perlu satu hari $50, tapi dia simpan setiap hari $10 ekstra tu, $10 tu adalah apa? Adalah harta karun. Jadi kalau harta karun tak sedekahkan, maka akan diazab dalam api neraka. Dan ada pula ayat Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang mengumpul-ngumpulkan, siapa jadi harta karun, emas dan perak, dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah berita gembira padanya, dia akan mendapat azab yang alim, yang memedihkan. Baik, yauma yuhma 'alayya fi nari jahannam, hari yang dia akan dibakar di dalam api neraka jahannam. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan diselika dengan apa? Dengan harta karun dia. Jibahum, dahinya, dan bahagian tepinya, dan juga dari bahagian belakangnya. Nanti akan dikatakan kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kau kumpul-kumpulkan untuk diri kamu, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dulu kamu kumpul-kumpulkan. Jadi ni ayat bahawa tidak apa? Mengumpul-kumpulkan harta ni adalah satu perkara yang haram. Jadi ada juga ayat dia. Ini adalah pendapat Abu Dzar. Jadi bila dulu-dulu zaman-zaman Rasulullah SAW, tak ada cerita timbul ni. Sebab sahabat-sahabat memang miskin, mau makan pun tak cukup. Nabi SAW ni dapurnya tak berasap 1 bulan. Bukan tak makan terus, tapi tak adalah makan yang asap-asap, yang kering kena bakar ni. Makan kurma-kurma tu ada kering-kering. Tapi bila zaman khulafa, khususnya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka harta mula banyak sebab jihad. Bila jihad masuk negeri orang-orang kafir, maka harta rampasan perang banyak. Itu dikasihkan kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan. Selebihnya masuk dalam dalam Baitul Mal. Jadi orang dah banyak duit. Jadi Abu Dzar sentiasa zuhud, dia konsisten. Dia tengok, wah, sahabat-sahabat dah dah banyak duit. Lebih-lebih lagi khulafa. Baik. Dan antara khalifah yang memang kaya daripada dulu pun, daripada zaman jahiliah pun, adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Uthman bin Affan paling banyak nafkah dia. Paling banyak wakaf dia. Iaitu sangat masyhur. Tapi Allah SWT berikan dia rezeki. Jadi isu dia bila zaman Uthman bin Affan, governor di Syam adalah Muawiyah. Governor Uthman radhiyallahu anhu di Syam, yakni Syria, Palestin, Lebanon sekarang ini, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi beliau dapati Muawiyah ni agak apa? Agak pemewah-mewah pada pandangannya. Jadi dia ingkar Muawiyah. Jadi adalah kita katakan panas lah, tension. Suasana yang tegang.
Nah, jadi dia tak berapa sedap duduk kat Syam, dia balik kat Madinah. Dan sebenarnya ada kisah dia. Jadi Uthman radhiyallahu anhu yang panggil, yang panggil dia datang ke Madinah, kira nak kaunseling ke nak apa ke. Baik. Buat tak baguslah kita bergaduh depan dengan apa ni, dengan pemimpin. Ya, nanti orang lain apa ni akan rasa di satu perpecahan dan boleh jadi fitnah. Jadi beliau dipanggil oleh Uthman radhiyallahu anhu, di mana dia pun datang. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan kepada Zaid bin Wahab, faqadimtuha fakathura alayya an-nasu hatta ka'annahum law yarawni lam yarawni qabla dhalik. Fadzakartu dzaka li Uthman faqala li in syi'ta tanahaita fakuntu qariban fadzaka alladhi anzalani hadzal manzil. Maka aku pun datang ke Madinah. Fakathura alayyan nas. Orang ramai mengadu tentangku, seolah-olah mereka belum pernah melihatku. Orang dah mewah tapi Abu Dzar zuhud. Dan ada teganglah sikit. Seolah-olah mereka belum pernah melihatku. Baik, masa dah berubah. Fadzakartu dzaka li Uthman, dan aku ceritakan hal demikian kepada Uthman radhiyallahu anhu. Maknanya baiklah dia boleh berbual dengan Uthman. Dan Uthman boleh diajak berbincang oleh sahabat-sahabat. Dan itu yang kita sangkaan kita yang baik terhadap Uthman radhiyallahu anhu. Adapun orang yang ada penyakit dalam hati, sangkaan dia tak pernah baiklah, sangkaan dia selalu jahat. Faqala li, maka Uthman menasihatkan. Nasihat dan bukan perintah. Jika engkau mahu, in syi'ta, nampak? Engkau berjauhan, tanah haid. Maknanya engkau tinggal jauh-jauh lah. Nanti asyik clash je dengan orang ramai, jauh-jauh sikit. Kalau engkau mahu, bukan halau. Siapa yang dikhabarkan ni? Abu Dzar sendiri. Abu Dzar sendiri, bukan orang lain khabarkan. Abu Dzar khabarkan kepada Zaid bin Wahab. Dan riwayat ni nanti kita dapati ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nak apa lagi? Nak kitab lagi sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Fakuntu qariban, dan aku dulu memanglah dekat dengan mereka. Jadi itulah yang menyebabkan aku tinggal di tempat ini. Jadi maknanya kisah ni berlaku di Rabazah, tempat yang baru, yang jauh daripada Madinah. Bila Zaid bin Wahab lalu nak pergi Mekah, dia singgah ke tempat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya ini membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, bahawa engkau satu hari akan mati sendirian. Baik. Berkata Ibnu Hajar, Nabi Sahih Al-Bukhari, untung kita sebab ada syarah yang komplit oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Zaid bin Wahab radhiyallahu anhu menanyakan Abu Dzar radhiyallahu anhu tentangnya kerana pembenci-pembenci Uthman radhiyallahu anhu mencelanya kerana telah mengusir, kononnya lah, Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan beliau telah menerangkan bahawa ia adalah dengan pilihannya sendiri. Jadi itulah yang harus kita buat. Kalau kita dengar fitnah, orang kutuk orang, kita cek saja terus. Kalau orang tu masih apa? Masih ada, masih hidup. Bukan bawa cerita kita apa ni, kita dagangkan cerita tu sana dan sini. Jadi Zaid bin Wahab senang aja. Dia jumpa Abu Dzar terus. Macam ni. Apa kisah sebenarnya? Jadi orang kat depan mata dia ceritakan, tak adalah aku yang pilih pergi sini. Uthman cuma nasihatkan, dan isu dia adalah isu yang itu dan ini dan sebagainya. Baik. Dan ini fahaman Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis yang ke 1406 dalam kitab Zakah. Menunjukkan pentingnya kita ada rujukan syarah kitab-kitab hadis yang merupakan kitab-kitab hadis induk. Macam kita perlukan tafsir untuk kita lebih memahami Al-Quran, kita perlu juga kirakan macam tafsir, tapi dia dengan syarah kitab-kitab hadis. Banyak faedah sebenarnya. Dan itu mesti jadikan atau menjadi kita punya apa? Kita punya projek lah. Kalau awak namakan dia projek, jangka masa panjang tau. Untuk apa? Untuk baca Quran dan faham maknanya, baca tafsir maknanya. Dan untuk baca hadis Nabi SAW dan baca syarah. Tak pun dengar syarah. Satu projek makan berapa masa? Berapa lama? Semua hidup.
semua itu. Sebab kalau kita dah khatam, taruhlah kita boleh khatam Quran 30 juzuk dengan tafsirnya, kita boleh khatam dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, dengan syarahnya, kita boleh ingat tak? Tu dia. Dan kita betul-betul boleh faham tak? Tidak. Kita kena ulang banyak kali tau baru boleh faham. Sebab tu golok standard ulama sebenarnya dengan orang yang baca-baca gini, lepas tu cut and paste dan sebagainya, mana sama. Lagi awak belajar, lagi awak tahu bahawa jauhnya kita dengan diorang. Masalahnya orang bila tak belajar ni, dia ingatkan biasa je, tak ada apa-apa. Lepas tu dia tak malu. Bawakan tu, bawakan ini dan sebagainya, kongsi sini, kongsi pacai boleh lah kan. Jadi kita kongsi tanpa dirayah kadang-kadang. Kadang kita letakkan satu hadis, satu ayat bukan kat tempatnya. Baik. Kan bukan maknanya kita tidak galakkan sebarkan Quran dan hadis, tapi kena tahulah jangan sampai ia seperti seolah-olah seperti satu dalil dan seterusnya. Dan terkadang kita ambil kalam ulama pun, kita nukilkan kalam ulama. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan ulama tentang masalah yang kita hadapi ni, lain jawapan, tak mestinya sama. Konteks berbeza dan ada perkara di keliling yang berbeza, mungkin ada keluarkan pendapat yang lain. Tapi siapa yang belajar lama dengan ulama tu, dia boleh tahu bahawa kalau ulama kat sini dia akan cakap gini, kat sini cakap lain. Sebab kita dah dapat banyak example daripada fatwa-fatwa, dah duduk lama dengan dia. Sebab tak sama orang yang duduk, anak murid duduk lama dengan syekh, dengan seorang alim, guru agama, dengan orang yang duduk sekejap-sekejap, kata bukan duduk baca-baca gitu, mana boleh sama. Tak sama, mulazamah dengan tidak mulazamah. Jadi kita dah faham atau kita dah baca jawapan kononnya Uthman mengusir Abu Dhar dari Madinah. Konon Abu Dhar lah pembangkang lah kira kan. Parti pembangkang walaupun belum ada parti. Jadi Uthman nak nyah kan, ni dia bereskan, halau jauh-jauh. Ni fitnah-fitnah gini kalau zaman sekarang lagi lah panas, betul tak? Banyak sangat cerita, jadikan dia ambassador je sudah. Jadi duduk kat apa? Embassy jauh-jauh. Banyak sangat cakap. Ataupun halau dekat tempat lain, so duduk Australia. Baik, tidak Alhamdulillah. Berkata Al-Hasan Al-Basri sikit tentang Abu Dhar. Abu Dhar ni ada satu hadis. Nabi SAW ada nasihatkan dengan dia, ya Abu Dhar, la tatlubun al-imarah. Jangan kau minta jadi pemimpin. Fa innaka rajulun dha'if. Kerana engkau ini adalah seorang yang lemah. Abu Dhar lemah. Bukan punya power dia, kuat dia, boleh zuhud, tapi Nabi sifatkan dia sebagai apa? Lemah. Tapi lemah dalam apa Kena kaitkan dengan tadi lah. Jangan minta jadi pemimpin. Dia lemah dalam bab jadi pemimpin. Apa lemah dia? Wallahu a'lam. Tapi daripada sifat dia mungkin kita tahu dia lemah. Sebab dia apa? Dia syadid dalam agama. Jadi kalau awak kuat, keras dalam agama, nanti awak paksa semua orang kat bawah, semua jadi macam awak. Yang itu bila dipaksa juga, pecah lah, letak lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kan? Manusia bukan semua macam dia. Baik. Kalau tegas dalam hal-hal yang wajib, tak kira orang yang biasa, orang yang warak ke, mesti lakukan, itu cerita lain. Tapi kalau dah terlebih, ini masalah. Dan begitu juga tentang manusia. Nanti tak boleh sabar dengan manusia. Campur gaul dengan manusia, tengok kemungkaran, banyak sangat. Tak boleh jadi pemimpin. Pemimpin kena banyak sabar. Jadi, kerana engkau ini dhaif. Hadis yang sahih tentang Abu Dhar. Abu Dhar tak pernah minta jadi pemimpin. Sahabat pun tak kasih dia jadi pemimpin. Tapi bukan pasal dia kurang daripada sahabat-sahabat yang lain. Tidak. Jadi ini kita kena faham. Ada orang warak, banyak sembahyang, apa semuanya. Betul tak? Tapi bila dia jadi pemimpin, habis. Orang tak setuju dengan dia je. Macam mungkar, habis dia kafirkan semua orang. Parti lain semua kafir, solat orang lain semua tak sah. Tapi dia memang bagus. Sembahyang menjaga bagus. Macam sembahyang sunat dia buat. Quran dia khatam apa semuanya. Tapi tak kena jadi pemimpin orang macam ni. Itu kalau kita sangka baik bahawa dia buat itu memang ikhlas. Tapi kalau dia memang nak cari kuasa, apa lagi? Lagi parah lagi.
Jadi kita lihat apa kata ulama salaf kita, apa fahaman. Tabi'in, seorang tabi'in besar, Al-Hasan Al-Basri. Jadi beliau berkata, ma'adzallah, Uthman telah mengusirnya. Sama ni ma'adzallah, na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah, takkan Uthman akan mengusirnya. Maknanya dia mengingkari kabar bahawa Uthman telah mengusirnya. Kata-kata Al-Hasan Al-Basri. Berkata Muhammad bin Sirin, Abu Dzar radhiyallahu anhu telah keluar ke Rabadah dengan pilihan sendirinya. Juga seorang tabi'in yang besar. Ini dinukilkan daripada Aqidah Al-Sunnah fi Sahabah dari Nasir bin Ali A'id Hasan Al-Syeikh. Ini kitab rujukan kita. Baik, apa lagi tumahan terhadap Uthman? Banyak lagi. Kita pilih-pilih je. Kita sambung lagi. Bahawa kononnya Uthman tidak qasar solat dalam safar. Ini pun jadi hal. Bila bab ini diorang kecoh betul. Uthman tak ikut sunnah. Diorang tak ikut sunnah lagi banyak. Ya Allah. Jadi ini juga dijadikan kekecohan oleh Syiah yang mengikut sikap puak Khawarij sejak dini hari Islam tentang Uthman radhiyallahu anhu. Yang mula-mula menentang Uthman Khawarij, tapi Syiah ikut dia dulu lagi. Mereka mendakwa Uthman radhiyallahu anhu telah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan orang-orang sebelumnya, yakni khulafa sebelumnya. Okey. Tidak qasar solat dalam safar. Isunya adalah di Mina dalam manasik hajinya. Baik, bukan semua tempat tau. Ini khususnya di Mina. Sebab lain safar tak dikabarkan, tak ada riwayat Uthman solat tamam. Baik, yang ada adalah di Mina ni. Dan di Mina memang ramai orang nampak. Sekali lagi Uthman buat depan orang ramai semua. Tapi kali ini ada ingkar daripada sebahagian sahabat. Tak apa daripada sahabat umumnya. Jadi jawapan kita, sememangnya Uthman radhiyallahu anhu telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa tahun dari pemerintahannya. Iaitu bila di Mina dia akan solat tamam. Subuh memanglah nak solat 2 rakaat, takkan nak qasar lagi. Boleh qasar. Darurat macam mana pun mana boleh qasar solat. Ini dalil bahawa tak semua darurat boleh jadi darurat. Nah. Kalau kita solat 2 rakaat terkeluar daripada waktu subuh, kita solat 1 rakaat beri salam, terus habis subuh, ataupun continue ya. Continue kan? Bagus. So kalau gitu boleh tak nak dekat habis waktu lah. Kalau aku pergi toilet, angkat wuduk, habis waktu. Kalau aku tayamum pap-pap aja kan, terus solat, dapatlah 2 rakaat. Boleh tayamum. So apa pasal kalau solat Jumaat, awak buang angin kat dalam som. Kalau awak keluar datang balik habis solat Jumaat, apa pasal awak boleh tayamum ni? Apa beza dengan yang tadi? Darurat. Tapi 2 rakaat juga. Terkeluar waktu lah. Awak sibuk dengan apa tu pergi toilet? Sibuk dengan apa? Sibuk dengan maslahat solat ke sibuk dengan perkara luar daripada solat? Kan kerana solat tu. So, seolah-olah awak masih dalam solat sebenarnya. Dalam proses nak solat. Apa masalah? Walaupun ada ulama kata, walaupun Ibn Taymiyah kata, mana kita boleh terima semua benda? Sebab Quran kata tak boleh. Fa ilam tajidu ma'an, kalau kau tak jumpa air. Sekarang air ada banyak tau kata dekat sana. Tapi terlepas Jumaat nanti tak ada Jumaat. Zuhur kan ada. Zuhur ada tak? Tapi orang tengah jalan, lama jam lah. Nak pergi solat Jumaat nanti. Pergi kat tepi je. 3-4 orang kita solat Jumaat jamaah. Hanya boleh? Takut sangat terlepas. Baik.
Jadi begitu juga dalam masalah-masalah darurat ini. Bukan semua darurat. Ada darurat tak? Ada yang macam darurat tapi sebenarnya dia tidak. Sebab ada perintah lebih kuat lagi untuk melaksanakan. Setiap keringanan ada syaratnya. Mana ada ringan tu, semuanya ringan. Boleh? Balik kepada jawapan kita, sememangnya Uthman telah mengikut sunnah Nabi SAW beberapa tahun daripada pemerintahannya. Pemerintahannya berlangsung dalam masa 12 tahun. Jadi nak dekat 5-6 tahun sampai kat Mina buat haji, dan beliau Amirul Mukminin, dia bawa orang pergi haji. Nah. Dan sampai di Mina dia ikut macam Nabi SAW. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat. Pada waktunya, dia tak jamak. Minta maaf. Zuhur 2 rakaat pada waktunya, dia tak jamak. Dan asar 2 rakaat, dia kasarkan. Pada waktunya, tak jamak dengan Zuhur lah. Dan maghrib 3 rakaat. Dan Isyak 2 rakaat pada waktu Isyak. Perhatikan Nabi SAW tidak jamak kasar. Sebagian orang kata sentiasa kalau kita safar mesti nak kena jamak kasar. Siapa kata? Nabi tak buat pun. Dalam semua keadaan. Tapi kalau perlu jamak kasar, jamak lah. Baik. Beliau telah mengkasarkan solat di Mina pada tahun 29 Hijrah. Beliau mula menyempurnakan solat. Maknanya dia solat 4 rakaat. Lalu ditegur oleh Abdul Rahman ibn Auf. Perhatikan, kali ini sahabat tegur. Ini dalil bahawa sahabat ni ikhlas dalam agama dan tak takut. Uthman bin Affan ke siapa-siapa. Orang tegur, tapi dengan baik. Jadi Uthman bin Affan jawab. Ini dalil kita. Apa jawapan Uthman bin Affan? Dengar daripada mulut orang yang tertuduh. Kata beliau, sebahagian orang Yaman dan Arab Badui berkata, tahun lepas, solat untuk orang yang muqim adalah 2 rakaat aja. Ini imam kamu Uthman radhiyallahu anhu. Beliau solat 2 rakaat. Cantik aja. Apa makna ya? Selalu Uthman bin Affan solat 2 rakaat. Tapi yang datang buat haji, orang-orang mana? Orang Yaman, orang Arab Badui. Zahirnya mereka tak berapa mantap dalam agama Islam. Tak berapa faham sangat agama Islam. Sebab jauh daripada kota. Ini dalil bahawa nak tinggal jauh-jauh tu kena hati-hati biar ada ilmu banyak. Jangan tinggal jauh-jauh countryside kan, mana-mana semuanya terus kat hutan-hutan. Lah awak jangan macam orang hutan. Tak faham agama. Dan kebanyakan orang jahil pasal diorang tinggal jauh daripada kota, sebab kat kota biasanya banyaknya ilmu. Boleh? Hati-hati. Dan zaman Nabi SAW yang keras akhlaknya, yang kasar percakapannya dan wataknya adalah orang-orang Arab Badui, tinggal jauh dekat padang pasir. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqah wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Badui ini lebih lagi dahsyat kekufurannya dan kemunafikannya. Dan lebih patut lagi tak tahu apa hudud-hudud Allah yang Allah turunkan kepada Rasul. Jadi memang sifat diorang. So diorang tak cium anak-anak mereka. Jadi bila datang Madinah, tengok anak sahabat-sahabat ni cium anak-anak dia, diorang terperanjat. Kau cium anak-anak kamu? Iyalah. Kami kita tak cium anak-anak kita. Sebab mereka rasa apa? Benda tu weak. Mereka rasa lain, bukan budaya mereka. Itu yang Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak merahmati, dia tidak dirahmati. Baik, sambung. Sebahagian orang Yaman, bukan semua sebahagian orang Yaman dan Arab Badui berkata, tahun lepas solat untuk orang yang mukim 2 rakaat saja. Maknanya Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Isyak 2 rakaat. Dah lain pula. Uthman buat macam tu kat Mina. Ingatkan dah tukar. Jadi kemudian beliau berkata kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, aku telah beristeri di Mekah. Maka aku berpendapat agar solat 4
4 rakaat kerana takut apa aku takutkan terhadap orang ramai. Jadi dia datangkan hujah bahawa dia adalah seorang yang mukim di Mekah. Dia ada keluarga di Mekah. Dan mukim ini tak mesti dah tak boleh dah tidak kasar lah. Dia solat penuh. Tapi bukan itu saja. Jadi menunjukkan bahawa dia baru berkeluarga di Mekah ni baru ke daripada dulu sebelum 29 Hijrah? Baru. Sebab sekarang maksudnya dia baru sekarang dia dah bermukim di Mekah, beristeri di Mekah. Kemudian satu lagi sebab adalah nak elakkan fitnah. Biar orang faham bahawa solat tu sebenarnya 4 rakaat. Bukannya 2-2. Lalu Abdul Rahman radhiyallahu anhu keluar dan bertemu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud. Lalu berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarr. Khilaf itu buruk. Aku telah mendengar bahawa beliau solat 4 rakaat. Lalu aku solat bersama sahabat-sahabatku 4 rakaat. Ini satu faedah lagi. Seolah-olah jamaah ada 2 ataupun lebih daripada 2 lah. Bahawa Uthman bin Affan solat, orang ikut dia 4 rakaat. Dan Ibnu Mas'ud seolah-olah ada jemaah lain. Pasal kemah, banyak kemah kan. Mungkin jauh tak mudah untuk kumpul kat satu tempat. Ini satu kemungkinan. Ataupun di tempat yang jauh sikit. No, dia dengar je tau. Dia dengar je bahawa Amirul Mukminin solat 4 rakaat, dia jadi imam, dia solat 4 rakaat juga. Kalau ikut riwayat ini. Apalagi kalau dia belakang Uthman bin Affan, tentu dia akan solat 4 rakaat. Tapi apakah Ibnu Mas'ud sebenarnya setuju akan perbuatan Uthman? Jawabnya tak setuju. Pada dia menyalahi sunnah. Sebab ada riwayat lain dia kata, kalau diterima daripada solat aku di 2 rakaat, aku dah suka. Maknanya apa? Pada dia yang lagi 2 rakaat tambahan tu tak sunnah. Yang sunnah 2. Jadi kalau 2 dapat lain aku tak heran. Jadi aku buat kenapa? Buat tak mau menyalahi imam. Ini dalil bagi ahli sunnah wal jamaah, bila kita solat kita kena ikut imam lah. Selagi hal-hal itu adalah perkara-perkara yang di dalam keadaan ataupun dalam ruang ijtihad. Walaupun pada kita salah ataupun walaupun pada kita bid'ah sekalipun, kita ikut. Macam ni bid'ah ni sebenarnya. Kita buat 4 rakaat di Mina. Sekarang tak boleh buat. Baik, jadi dia ada 2 sebab. Jadi adakah ni sengaja nak menyalahi sunnah Nabi SAW ataupun ada maslahat? Mana lagi besar? Orang akhirnya solat kat rumah, lepas haji semua solat apa? Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Isyak pun 2 rakaat. Itu dia. Sedangkan apa ni? Solat kasar ini bukan wajib pun. Baik, apa pun ijtihad. Ijtihad. Masalah ijtihadiyah. Maknanya siapa yang betul dapat pahala, siapa yang salah pun dapat pahala. Kerana ijtihad. Dia terdapat khilaf di kalangan sahabat, apakah mesti dia kasar solat atau ia adalah pilihan. Antara mereka yang kata dia adalah pilihan, Aisyah. Dia bukan Uthman seorang. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa awal solat itu diwajibkan 2 rakaat. Lalu ditetapkan dalam solat safar. Maknanya dalam solat safar dikekalkan 2 rakaat. Mula-mula dia 2 rakaat. Tapi dah lepas tu dia jadi 4 rakaat lah. Bila safar, dikekalkan balik pada asalnya, iaitu 2 rakaat, dan disempurnakan dalam solat mukim. Jadi ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata-kata ni walaupun bukan nampak daripada Rasulullah SAW, hadis ni kira marfu'. Tak mungkin dia kata demikian kalau dia tak dengar dari Nabi SAW. Jadi Zuhri bertanya Urwah. Zuhri anak murid Urwah, dan Urwah Ibn Az-Zubair ini adalah anak saudara kepada Aisyah. Jadi Zuhri tanya kepada Urwah, mengapa Aisyah sempurnakan solat safar? Jadi Urwah menjawab, ta'awwalat ma ta'awwala Uthman.
Beliau mentakwil apa yang ditakwilkan Uthman radhiyallahu anhu. Apa dia takwilan Uthman? Bahawa kalau dah ada family di Mekah, maka dah tak kira musafir lagi. Jadi dia faham bahawa apa yang berlaku di Mina tu bukan kerana safar. Minta maaf, apa yang berlaku di Mina itu adalah kerana safar, kerana mukim dan musafir. Jadi siapa status musafir, okey, dia solat 2 rakaat. Siapa status mukim, solat 4 rakaat. Jadi adalah fahaman sebahagian sahabat. Yang benarnya apa? Kita kalau pergi Mina ni, kita solat 2 rakaat ni pasal musafir ke pasal lain? Ini khilaf lah. Yang benarnya tarjihkan oleh masyayikh bukan sebab musafir, tapi disebabkan manasik haji. Ini part of bab manasik haji. Yang khudhu anni manasikakum. Ambillah daripadaku manasik haji kamu. Sebab tu Imam Abu Hanifah wajibkan jamak takdim di Arafah, Zuhur dan Asar. Dan wajibkan jamak takhir di Muzdalifah, Maghrib dan Isya. Sebab dia kata ni semua termasuk khudhu anni manasikakum. Kan lain kan? Ada kala jamak, ada kala tak jamak. So dia kata, oh ni mesti manasik. Sebahagian mereka mengatakan tak adalah ni kerana musafir dan tengok keadaan. Ini dipilih oleh Ibn Taymiyah. Kalau awak musafir macam mana pun, tapi kalau awak mudah untuk solat tanpa jamak, okey lah, tak payah jamak. Pasal jak lama lagi awak nak jalan, contohnya, tak payah jamak. Nanti kat sana ada time lagi untuk solat lagi. Tak apa, dia kata tak payah jamak. Lagi bagus tak jamak, itu sunnah dia kata. Tapi kalau awak perlukan jamak. Jamak lagi mudah. Kita tak tahu apa yang akan datang, pakai jamak tak apa. Sekarang kalau kita pergi satu kereta boleh muat berapa orang sekarang kereta besar sikit boleh buat 8 orang pun. Okeylah 5 orang ke. Pergi safar, Nabi SAW kata lantik seorang daripada kamu jadi amir kan. Satu nak jamak, amir tak nak jamak, macam tu. Sampai dekat RNR. Apa nak buat? Gaduh. Ikut amir lah. Sebab tak ada amir. Kalau tak ada amir, buat apa? Kalau dah ada amir, kenapa kita nak apa ni? Nak ikut diri sendiri. Jadi Nabi dah ajar dah ikut pemimpin dengan macam-macam keadaan dah pun. Itu pun kita mesti gagal. Kita kurang faham sunnah Nabi SAW. Sebab bukan pasal solat aja. Dia kata kita berhenti dekat pagu. Dia ni nak berhenti dekat macam. Amir kata pagu. Pasal pagu kurang lalat. Saya pun dah terlupa macam ke pagu yang. Tapi sekarang dua-dua dia lalat. Betul tak? Habis kereta macam mana? Betul tak? Tak boleh lah macam tu. Tak bergaduh lah gaduh. Tepi jalan lah semuanya. Kereta jalan sendiri. Sama juga macam suami dan isteri, jangan gaduh. Lagi-lagi dalam perjalanan. Memang kacau punya. Gaduh, tinggalkan kat tepi. Isteri lah yang kena. Tapi itu berlaku. Orang buat haji, laki bini. Dah berapa jauh dah, belanja pun banyak. Sampai kat mana-mana bergaduh. Lambat sangat turun daripada hotel. Siap tahap apa lama kat hotel. Suami dah bini dah mengamuk. Bini mengamuk, pekik semua. Laki dah malu, dah ceraikan kau on the spot. Habis dah. Nanya ambil kerja kan, betul tak? Ada kan negeri orang. Kan nanya ambil kerja. Tak boleh tahan marah. Kau tak nak nampak ni kan? Kalau nampak pun tak faham apa dia cakap. Ni orang Arab ni. Berlaku. Ni orang Arab. Orang Melayu pun ada buat macam tu. Dah tak sabar. Kena sabar. Baik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal dengan kefaqihannya pun ikut Uthman radhiyallahu anhu. Di Mina dia tamam kan. Pada dia tamam lagi bagus ataupun dia ada takwilan. Dia adalah muqim.
Wallahu a'lam. Yang betul sunnah Nabi SAW. Ini baru bab solat di Mina tau. Belum cerita mabit di Mina, tinggal di Mina. Yang sekarang pergi pun tak pergi Mina pun. Lalu je gitu malam-malam. Ada tak pergi, terus pergi Aziziyah saja. Lepas tu bayar dam konon-konon. Macam-macam untuk apa ni, guru tawaf atau mutawif ajar kan. Camp kosong. Best betul. Kita tahu camp Singapura kosong, kita relax ya dalam. Nak cari tempat bukannya senang. Camp kosong, no tak ada. No kat Mekah ke, kat Aziziyah ke. Tak nak malam di Mina. Padahal patutnya kita cuba berada di mana yang Nabi SAW berada pada waktu macam tu. Nabi ada kat sini, kita ada kat sini. Nabi kat situ, kita kat situ. Kalau boleh kita nak ikut betul-betul kan. Taklah jalan jauh-jauh. Bayar banyak, tapi tak nak ikut Nabi SAW. Sebab penekanan tentang sunnah Nabi SAW agak kurang. Tapi bukannya kita paksa. Kita apa ni, kita ajarkan dulu. Tapi kita ada ruang tau. Kalau lama ni susah, ni apa gini, kita baru. Bukan terus kita ajar yang senang. Ataupun sengaja kita ajar yang senang untuk kepentingan package kita sendiri. Untuk kat kos sana dan sini. Jauh kan, tak pergi Mina, leceh. Logistik lagi. Kalau semua kat satu tempat, Aziziyah ke Mekah, senang je dulu. Jadi kadang-kadang kita nampak diorang, apa buat kat sini? Malam ni semuanya. Sekejap lah, kejap lagi kita tunggu bas, kita pun jalan. Sekejap je, itu dia punya mabit. Mabit konon-konon satu bahagian daripada malam pun dah boleh. Iyalah, itu definisi mabit. Baik. Tetapi Nabi buat macam tu ke? Itu dia. Baik, satu lagi tuhmahan terhadap Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lari dari perang Hunain dan Uhud, gaib dari Badar dan Bai'at Ridwan. So, orang ada buku, catat aja apa kesalahan-kesalahan sahabat. Jadi lari dari perang Hunain dan Uhud, gaib dari Badar, perang Badar dan Bai'at Ridwan. Telah diterangkan, jawapannya telah diterangkan bahawa para sahabat telah dimaafkan atas ketelanjuran mereka dengan nas Al-Quran, firman Allah tentang perang Uhud, walaqad afallahu ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Maknanya apa? Dan Allah telah mengampun, telah memaafkan kamu. Quran dah kata, Allah dah kata dalam Quran, Allah dah ampunkan sahabat. Yang apa ni? Yang lari dalam perang Uhud. Dan Allah kata bahawa mereka ni mukminin dan bahawa Allah SWT mempunyai zu fadlin, karunia yang banyak atas orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman kat sini? Sahabat-sahabat lah. Ya, dia buat salah, tapi Allah dah maafkan. Kenapa ukit-ukit lagi? Mana ada apa-apa? Baik. Menunjukkan bahawa dalam hati mereka tu jahat, penyakit. Dan Allah telah berfirman tentang perang Hunain. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah telah menurunkan sakinahnya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukminin, dan dia menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihatnya, dan dia mengadab orang-orang kafir. Dan demikianlah balasan orang-orang kafir. Ini ayat dalam surah Al-Anfal tentang apa? Peperangan Hunain. Hunain ini satu kawasan antara Mekah dengan Taif. Dekat dengan Taif. Ada lembah namanya lembah Hunain. Dan lepas pembukaan kota Mekah, orang-orang Taif, mereka kata okeylah, orang Quraisy dah habis dia punya kepimpinan, dia dah kalah dah. Jadi sekarang kita take over lah. Jadi ketua orang-orang Arab. Jadi diorang dah
siapkan bala tentera nak attack pula Mekah, nak attack Nabi SAW. Jadi Nabi dengar, Nabi pun apa? Preempt. Ini dalil adanya preempt. Sebelum orang datang serang Mekah, Nabi keluar daripada Mekah, attack diorang. Boleh tak ni? Boleh lah, sebab kalau Mekah orang masuk apa jadi? Tak naya Masjidil Haram, darah tumpah apa semua, mana boleh? Jadi Nabi SAW keluar. Dan Nabi SAW dah memang kira perang menyemut. Baru attack apa? Mekah. Ya, Nabi keluar. Pergi Taif. Kat Taif, lepas tu ada peperangan kat Hunain. Dan Hunain tu mula-mula menang, mula-mula kalah. Akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Bila kalah tu banyak kematian. Banyak yang gugur mati syahid di kalangan para sahabat. Dan kali dalam peperangan Hunain ni, sahabat tengah ramai, orang beriman tengah ramai. Sebab orang Islam dah banyak lah. Pasal ni dah ujung-ujung zaman tablighnya Rasulullah SAW. Ramai yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tapi yang masuk tu banyak yang baru masuk Islam, iman tak kuat macam iman sahabat-sahabat yang kibar yang sini. Itulah bila mereka rasa tengok banyak, mereka tengok orang Taif ni sikit je, mereka rasa kita boleh bereskan orang yang hitam. Mereka rasa apa ni? Rasa bangga dengan jumlah mereka. Itu yang Allah SWT tunjukkan, ajarkan mereka. Tak adalah maknanya sahabat jahat sangat masuk neraka pasal ni. Ini biasalah perkara-perkara yang berlaku. Pengajaran bagi sahabat of course, dan pengajaran untuk orang-orang lain. Kata Allah SWT tak kisahkan. Jadi proses pensucian Allah SWT pada hamba-hambanya. Baik. Salahnya bila lepas tu buat lagi. Jadi lepas itu Allah SWT bila orang-orang Islam dah kena serang balik dengan orang-orang kafir, Allah SWT turunkan sakinahnya kepada Rasulnya wa'alal mu'minin, dan atas orang-orang yang beriman. Perhatikan Allah panggil sahabat-sahabat yang lari dalam perang Hunain ni apa? Mukminin lagi. Kata Allah tolong anzala judu dalam tarawha. Baik. Allah turunkan bala tentera yang kamu tidak melihatkan, dan Allah mengazab ke orang-orang yang kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah kata apa? Thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah telah mengampunkan selepas itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah beri taubat pada mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. So it's obvious ini adalah untuk siapa? Orang-orang tadi. Orang beriman yang lari dalam peperangan. Sama di dalam surah At-Taubah. Jadi kalau Allah ampunkan dalam peperangan Hunain dan sebelum itu dalam peperangan Uhud, maka tidak halal lah mengungkit sesuatu yang Allah telah gugurkan dan maafkan. Maka kita tak puas hati dengan apa? Yang Allah SWT takdir. Kalau Allah maafkan, kita tak puas hati ni. Ini masalah. Ni kalau kita buat dengan raja mana orang kita memang nak kena terpeling. Sultan nak maafkan. Mana boleh maafkan dia? Masih sebut. Aku nak maafkan sudah lah. Apa lagi nak? Jadi kita tak boleh objek lagi betulnya. Dan ini dalil kelebihan para sahabat. Kalau buat salah, Allah maafkan, Allah ampunkan. Jadi tentang perang Badar pula, konon Uthman radhiyallahu anhu. Kita katakan adakah Uthman lari dalam perang Hunain, dalam perang Uhud, itu kita tak discuss tu. Kita tak kaji, itu dakwaan mereka. Kita kasih jawapan umum. Taruhlah Uthman lari dalam perang Uhud, perang Hunain. Jawapannya sama. Dan itu belum dapat dibuktikan lagi.
Tentang perang Badar pula. Maka beliau, yakni Uthman radhiyallahu anhu, telah diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di Madinah merawat anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Muhammad radhiyallahu anha yang sedang sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu." Sesungguhnya bagimu pahala satu orang yang turut serta dalam peperangan Badar dan saham rampasan perangnya. Riwayat ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari. Nama mutakhir disebutkan kat mana? Kitab Fadail Sahabah, bab Manaqib Utsman 6398, dan satu lagi tempat dalam Sahih Al-Bukhari juga, Kitabul Maghazi, hadis 4066. So Nabi dah kasih izin, apa lagi awak nak cemoh Uthman bin Affan tak masuk perang Badar pula. Dan dia diberikan izin oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW janjikan dia seolah-olah dia masuk ikut serta dalam perang Badar. Pahala dia, walaupun dia tak pergi perang Badar, dapat pahala orang yang pergi perang Badar. Kelebihan ke tak? Kelebihan. Akhirnya apa juga tumahan yang mereka campak kan, akhirnya sebenarnya jadi apa? Jadi kelebihan untuk orang yang dicela. Dan itu juga satu faedah ni bagi yang tak tahulah, bahawa Uthman radhiyallahu anhu adalah menantu Nabi SAW. Rasulullah SAW mengawinkan anak perempuannya kepada Uthman. Kalau awak tahu bahawa orang ini munafik, yang kata munafik lah, ahli bid'ah lah, awak nak kahwinkan anak perempuan awak pada dia, jangan kata ahli bid'ah lah. Dia bukan ahli bid'ah, tapi solat tak berapa jaga. Awak nak kahwin anak perempuan dengan dia? Mana boleh? Betul lah, dengan awak pun memang tak jaga solat, tu cerita lain. Awak tak kisah aja, kan? Jadi dalam banyak-banyak wali kepada anak perempuan, yang paling jaga maslahat anak perempuan dia kat siapa? Nabi. Nabi sebaik-baik wali. Nabi tahu. Takkan dia gagal berikan kebaikan atau berikan yang terbaik untuk anak perempuan dia, kahwinkan kepada seorang lelaki yang soleh. Ataupun sebaliknya, kahwinkan kepada lelaki yang jahat, yang munafik, yang tamak kedudukan dan sebagainya, sebagaimana didakwakan oleh orang-orang Syiah. Takkan Nabi buat gitu taqiyah pula. Kita lihat macam mana selewengnya orang-orang Syiah. So kalau mereka tak bertaubat daripada tuduhan-tuduhan ini, maka mereka akan terima balasannya dari kiamat kelak. Tidak syak lagi menyakiti orang-orang yang beriman, mukminin dan mukminat. Allah laknat mereka dunia dan akhirat. Dan mereka dah kena laknat dah kat dunia dah. Di akhirat lebih-lebih lagi. Dan Allah telah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan, azaban muhina. Baik. Sekarang apa lagi? Tentang baiat Ridwan. Ini di Hudaybiyah, di bawah pohon. Dinamakan pohon itu pohon Ridwan, Syajaratul Ridwan, sebab Quran sebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang yang mukminin, yang beriman. Menamakan mereka mukminin yang membaiat Nabi di mana? Di bawah pohon tu. Sebab tu dinamakan ni baiat Ridwan. Allah redha pada diorang semua. Sebab tu ada kelebihan yang besar bagi orang yang baiat Nabi SAW di pohon Ridwan. Kalau dah redha, tak ada daripada mereka yang akan jadi munafik, mati kafir ke apa, tak ada. Buat salah ada lah, tapi tak adalah sampai mati kafir. Sebab takkanlah redha pada orang yang Allah tahu akan jadi munafik, ataupun yang munafik ataupun yang akan jadi kafir, murtad. Jadi tentang baiat Ridwan pula adalah satu dalil, satu lagi dalil kelebihan dan kemuliaan Uthman radhiyallahu anhu. Beliau tiada di situ disebabkan beliau berada di Mekah.
Dan tempat Hudaibiyah ni di Jeddah lah. Berapa kilometer lagi? 80 lebih sampai ke Mekah. Atau sebelum ke Mekah. Sebab beliau berada di Mekah, Nabi utuskan dia untuk menyampaikan utusan Nabi dengan perintahnya. Perintah Nabi SAW. Kemudian ketika para sahabat membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon di Hudaibiyah itu, Rasulullah telah mengeluarkan tangan kanannya yang mulia dan berkata, ini tangan Uthman radhiyallahu anhu. Lalu baginda menepukkannya kepada tangan kirinya seraya berkata, ini adalah untuk Uthman radhiyallahu anhu. Tak ada sahabat dapat macam ni. Nabi pakai tangan Nabi gantikan tangan Uthman radhiyallahu anhu. Sebab Uthman ada mana? Di Mekah. Kita tak tahu macam mana orang-orang Syiah nak jawab. Baik. Awak tahu tak orang yang baiat Nabi SAW ini, kata Allah SWT, diorang baiat siapa? Allah. Dalam surah Al-Fat, Allah berfirman, innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha. Yadullahi fawqa aydihim. Subhanallah. Sesungguhnya mereka yang baiat engkau, sebenarnya mereka innama yubayi'unallah, mereka membaiat Allah SWT. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu. Baik. Jadi macam mana kita boleh cela lagi sahabat-sahabat Nabi SAW? Banyak dalil sebenarnya tentang kelebihan para sahabat. Dan ini adalah satu lagi syubhat terakhir sebenarnya dalam kertas kerja lah. Syubhat Syiah tak habis-habis sebenarnya. Iaitu kononnya Uthman menambah azan ketiga hari Jumaat. Mereka mendakwa ini termasuk bukti penyimpangan Uthman radhiyallahu anhu, menyalahi sunnah. Mana boleh ikut orang bid'ah? Jadi apa jawapannya? Bukanlah penambahan azan ini tiada asalnya. Bid'ah tu bila tak ada asal usulnya. Tambah azan ada sebenarnya, ia termasuk maslahat solat. Sebagaimana Nabi SAW telah mensyariatkan 2 azan untuk solat subuh, agar orang ramai dapat bersiap untuk ke masjid. Ya kan? Kalau yang tidur boleh get ready, yang solat malam tu dia boleh stop. Dia boleh makan sahur ke apa ke. Ada hadis yang sahih tentang hal ini. Maka begitulah Uthman radhiyallahu anhu melihat terdapat keperluan ditambahkan azan pada hari Jumaat kerana orang telah bertambah ramai memerlukan azan tersebut. Ini adalah satu ijtihad dari seorang pemimpin. Jadi didapati bahawa hal ini boleh ijtihad. Termasuk maslahat mursalah. Dan kita tahu bahawa azan tambahan untuk subuh itu, dia sebelum subuh ke ketika subuh? Sebelum. Jadi belum waktu. Dan azan ketiga hari Jumaat, macam mana boleh 3? Azan satu je kan? Tapi pasal ada iqamah. Iqamah pun dalam bahasa syariat dinamakan azan. Itu yang dalam nas-nas hadis, azan tambah azan yang ketiga. Maksudnya selepas sebelum azan, sebelum iqamah azan kan, sebelum azan lagi satu lagi azan. Jadi azan yang ketiga tu maknanya yang before, yang first kali, yang sebelumnya solat Jumaat. Mungkin setengah jam lebih ke kurang sikit, supaya orang bersiap sedia untuk solat Jumaat, untuk pergi masjid. Jadi ini dinamakan azan Uthman. Azan Uthman. Kita boleh kata ni azan Nabi lah, sebab Nabi tak buat ni. Azan Uthman. Abu Bakar tak buat, Umar tak buat. Asal Uthman buat? Jawabnya sangatlah mudah. Zaman Nabi tak perlu ni semua. Orang tak ramai sangat di Madinah. Kecil aja. Satu masjid tu sebenarnya adalah satu Madinah. Masjid Nabi sekarang. Baik, zaman Umar, Abu Bakar belum banyak sangat. Zaman Umar pun belum banyak sangat. Zaman Uthman orang dah ramai. Orang dah ramai duduk Madinah. Kita jawab dua azan. Kita jawab
Jawab dua azan lah. Sebab Nabi kata bila azan dia jawab. Okey. Jadi azan ini disetujui oleh sahabat ke tidak yang hadir? Tak hadir. Ali radhiyallahu anhu ada kat Madinah, dia tak keluar. Baik. Dan dia adalah pemimpin atau imam Syiah yang maksum. Takkan dia ikut suatu benda yang salah. Dan begitu juga sahabat-sahabat lain yang ramai. Kita tak pernah dengar orang yang mengingkarinya. Kalau ada pun, taruhlah ada, tertolak. Kalau ada satu, dua, taruhlah ada, tertolak. Sebab apa? Sahabat-sahabat lain setuju. Dan ini adalah salah satu daripada sunnah khulafa Rashidin kan. Uthman bin Affan kan sunnah adalah khalifah. Baik. Jadi tidak terdapat nukilan beliau telah menghapus. Minta maaf. Termasuk Ali radhiyallahu anhu setuju. Hinggalah pada zaman pemerintahannya tidak terdapat nukilan beliau telah menghapuskan azan Uthman radhiyallahu anhu ini. Apakah Syiah berkata Ali juga telah menyeleweng? Waliyahzubillah. Cuma kita kalau nak tambah azan Uthman, mesti kita sertakan dengan fiqh Uthman tentang azan Uthman ni. Dia tambah pasal ada keperluan. Kalau ada keperluan buatlah, tak ada keperluan tak apa awak nak buat. Itu je isu dia. Jadi bila dia buat sebelum waktu zuhur supaya orang boleh siap pergi masjid. Kalau awak dah buat waktu zuhur, apa cerita? Itu je yang orang ingkar. Tapi dasarnya tetap dia adalah suatu yang dibolehkan. Jadi kita kena apa? Koreksi je perkara yang tak betul. Tapi jangan sampai kita tuduh bahawa ni terus bid'ah dan sebagainya. Asal tak nak solatkan masjid tu. Masjid tu azan dia macam ni lah. Lepas tu tahu je keluar. Azan ni bid'ah. Seolah-olah Uthman radhiyallahu anhu sahabat-sahabat semua buat bid'ah. Itu yang biadab. Tapi solatkan mana? Solatkan persatuan aja. Lagi bid'ah. Nabi tak pernah solat dekat selain masjid. Lain lah kalau masjid tu renovation ke apa, semuanya orang kena solat kat persatuan. Lain lah cerita. Tapi awak tinggal kan, konon-konon orang lain salah. Wah, betul lagi besar bid'ah. Baik penutup, ini adalah sedikit contoh celaan dan tuduhan ahlul batil terhadap sahabat Nabi. Semoga Allah meridai mereka. Bukanlah tujuan tulisan ini mengumpul dan menjawab semua syubhat mereka. Saya juga diingatkan bahawa para ulama salaf telah melarang kita membaca syubhat mereka, kecuali orang-orang yang ada kemampuan menjawabnya. Ulama telah berkata, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat-syubhat itu mencangkuk. Ini hati-hati. Dia kerja cangkuk hati. Kita pula lemah, kenalah tarik. Jangan je baca-baca ni. Baik. Mazhab Ja'fari. Ini ada soalan ni sekejap Kita habiskan ni. Jadi bukan haram baca syubhat-syubhat ahlul bid'ah. Bukan. Tapi bukan juga boleh halal untuk baca atau digalakkan lagi baca syubhat-syubhat ahlul bid'ah. Jadi dua-dua tak betul secara mutlaknya. Jadi kita katakan apa? Untuk orang yang boleh faham dan dia boleh jawab, baca tak apa. Ataupun orang nak belajar. Tapi orang yang lemah, orang-orang biasa, kita tak patut dedahkan syubhat-syubhat ini secara meluas. Bukan kita tak tahu nak jawab atau nak terangkan, kita takut tak sampai orangnya pemahaman, terperanjat orang nanti. Takut nanti korek lagi, masuk dalam lagi, timbul benda-benda yang lagi pelik-pelik. Jadi fitnah. Sebab tu kata Ali radhiyallahu anhu ataupun dari Nabi SAW, khatibun nasa bima yafhamun. Bicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka faham. Apakah kamu nak jadikan mereka itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Jadi hati-hatilah apa yang kita sampaikan.
Dan ini bukan kita sembunyikan ilmu, bukan. Jadi kita perhatikan Ahlul Bid'ah, especially orang Syiah ni, dia memang sengaja nak bawa ni kepada masyarakat umum. Sebab dia tahu kebanyakan orang Islam di Singapura, sepanjang jalan apa Changi Road, Lower Changi Road ni semuanya rata-rata ilmunya rendah. Dasar mereka tak kuat. Walaupun berketurunan, lebih daripada 7 keturunan agaknya dah Islam dah pun. Jadi mereka tahu diorang lemah. Jadi bila diorang masukkan topik-topik ni, isu-isu ni, diorang tujuannya apa? Nak cangkuk lah hati-hati orang-orang Ahlus Sunnah. Dan mereka telah berjaya pun sebenarnya. Banyak kali mereka berjaya. Siapa konon nak dengar, kira kita nak ikut kaedah, aku dengar dulu, baru aku nak nilai, aku tak nak hukum dulu. Baik, salah sebenarnya. Dia tak tahu kedudukan dirinya sendiri. Tapi orang yang boleh, memang patut-patutlah dia masuk. Dan dia terangkan kepada orang ramai kesalahan. Tapi kalau boleh kita hentikan, kita hentikan. Sebab education dulu, tanamkan asas dulu, baru kita boleh jawab tu, jawab ni. Sebagian hal-hal ini, nak katakan orang yang belajar kat universiti pun tak boleh nak jawab. Nah. Baik, namun jika kita berpegang pada manhaj ahli sunnah bahawa setiap yang mutasyabihat akan jelas. Bila dirujuk kepada muhkamat, dengan izin Allah kita akan selamat dari fitnah dan balak yang menimpa mereka. Jadi apa antara ubatnya? Ajarkan aja manhaj muhkamat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tekankan akidah, tekankan ilmu. Ini untuk generasi-generasi akan datang juga. Sebab tu kalau di universiti, kita ada section kitab-kitab biasalah, rujukan Qurtubi ni apa ni semuanya kan, Kathir, fikir apa semuanya. Tapi ada satu section, tak ada orang boleh masuk, melainkan yang ada izin. Dalam dia kitab yang karban-karban yang teruk-teruk ni, kitab Syiah lah, kitab apa benda semua ada. Orang tertentu je boleh masuk, yang ada PAS saja boleh masuk, yang tengah nak buat research dan sebagainya. Ada bukan tak ada. Tapi mana budak-budak biasa boleh masuk? Saya pun tak boleh masuk. Saya tak buat research. Dia master dan apa, baru dah boleh masuk. Iaitu manhaj universiti. Bukan semua terbuka macam tu. Tapi zaman sekarang nak kata apa, semua benda dah terbuka. Itu juga kadang balak, orang baca je sembarang. Kita kena lah sebagian syubhat. Jadi soalan tadi, dan kalau siapa ada soalan boleh tanya nanti. Mohon jelaskan perbezaan antara Syiah Ja'fariyah dengan Syiah Rafidah. Ja'fariyah nisbah kepada Imam Ja'far Shadiq, imam kelima mereka. Dan antara imam yang menonjol atau yang ditunjul oleh orang-orang Syiah. Dan Imam Ja'far ni hidup zaman Imam Malik radhiyallahu anhu di Madinah. Jadi ini bukan satu-satunya imam mereka. Mereka tetap ada 12 imam. Syiah Ja'fariyah ke Syiah Wafa, mereka 12 verse jugalah. Isna Asyariyah, yang 12 imam. Bahawa imam-imam semua maksum. Cuma oleh kerana Imam Ja'far ini riwayat-riwayatnya paling banyak ditunjulkan oleh orang Syiah ataupun dikarang-karang oleh orang Syiah dalam kitab-kitab mereka. Jadi hampir-hampir fikih mereka semua dapat daripada Imam Ja'far. Kitab mereka tak ada tau. Daripada Ali ke Hasan ke Husain pun tak ada. Jangan kata daripada Nabi SAW, tak ada. Hadis berketul aja. Yang lain semua kalam daripada Imam Ja'far. Jadi kalau tak dinamakan Ja'fariyah, nak namakan apa? Walaupun dia ikut 12 imam, dia tak ada riwayat melainkan daripada Ja'far aja. Kebanyakan. Jadi Syiah Ja'fariyah itu jugalah Syiah Rafidah. Sama je. Rafidah kita dah faham kan? Yang mengutuk mencela sahabat yang beriman kepada imam-imam 12. Bermula daripada Ali bin Abi Talib dan anak cucu. Sama. Sebab tu kita jangan tertipu konon ni fikih Ja'fari, mazhab Ja'fari. Sama je semuanya, akidah dia sama dengan Syiah Iran tu. Sama. Ada soalan lain?
Tentang mut'ah. Mut'ah maknanya dia ada kontrak dengan seorang wanita yang halalkan farajnya dalam tempoh yang disepakati lah. Dalam tempoh yang disepakati. Itu adalah kontrak mut'ah. Jadi macam nikah, tadi bukan nikah. Nikah juga adalah kontrak menghalalkan faraj wanita. Tetapi dia tak ada tempoh yang tertentu. Tak ada tempoh yang tertentu. Asalnya untuk sampai bila-bila. Sebab nanti ada anak dan seterusnya, ada nafkah dan sebagainya, ada tarbiyah anak dan sebagainya. Kecuali ada perkara berlaku yang membatalkan kontrak tu lah. Yang dia syariatkan dalam Quran, nama dia tolak, penceraian. Baik. Jadi perbezaan ni sangat jelas. Nikah mut'ah artinya nikah kontrak. Nikah dalam Islam, nikah yang tak ada apa ni? Tak ada hadnya. Itu satu. Jadi apakah kebagusan nikah kontrak ini? Bagusnya kita tak perlu nak tanggungjawab terhadap wanita tu nanti. Habis saja kita dah pakai dia, kita boleh lepaskan dia. Kan senang. Dan dia boleh 3 tahun, dia boleh 3 bulan, dia boleh 3 jam pun boleh. Jadi apa beza dia dengan pelacuran? Sama lah. Siapa yang rela nak perempuan dia kena buat macam itu dengan lelaki? Lepas tu lagi sekejap lagi, datang pula lelaki lagi lain, kontrak pula dengan wanita. Jadi sebenarnya ia sama saja dengan zina. Jadi mereka kata bahawa mut'ah itu salah satu daripada amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Syiah lah kira. Mereka kata kalau mandi junub lepas buat kontrak Syiah ni, bersatu Syiah, bersatu mut'ah ni, setiap titik air dia tu, air mandi junub ni, menghapuskan tak tahu berapa macam dosa lah, masuk macamlah fadilat dia. Air mandi junub kan banyak. Itu baru 1 kali yang mandi junub. So mereka memang galak kan. Dan bagusnya nikah mut'ah ni, dia tak ada had. Kalau nikah dawam ni, daim ni, dia ada had kan. Dia 4 orang dalam satu masa, 4 wanita dalam satu masa. Poligami dia. Nikah kontrak mut'ah ni tak ada had. Orang boleh monok, boleh poli-poli, semuanya boleh. 100 pun boleh dalam satu masa. Bapanya bagus. Baik. Nah, dan tak perlu saksi untuk nikah mut'ah, beberapa hal yang lain. Dan macam-macam lagi, tak perlu. Jadi hal ini sebenarnya syubhat mereka katakan bahawa ia ada dalam Quran. Saya tak bawa lah ni semuanya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Siapa yang kamu bermut'ah dengannya, ni tafsir orang Syiah lah. Fa'atuhunna ujurahunna, maka serahkanlah pada mereka upah-upah mereka. Fariidah, wajib. Jadi ni namanya nikah mut'ah. Ya, betul dia orang. Pasal istimta' ni bukan mestinya kahwin mut'ah. Senang-senang aja. Kita ada satu manasik haji, nama dia apa? Haji tamattu'. Haji mut'ah kan? Kan bahasa kita pun haji mut'ah kan? Memang dalam bahasa dalam nas-nas pun dia mut'ah. Maknanya apa? Sekejap. Tak, dia adalah haji yang senang-senang sikit. Apa senang-senang dia? Kita boleh datang, kita umrah, lepas tu kita cek tahalul pakai baju balik, jalan beli minyak wangi. Lepas tu kalau ada isteri bawa, kita boleh bersatu dengan isteri, relax je. Baik, sedap. Lepas tu bila masuk haji, kita pakai ihram balik, kita buat haji. Senang-senang. Kalau bukan tamattu', awak kena stay dengan awak punya pantang larang, dengan kain ihram, awak pakai tuala sampai habis. 1 bulan lah.
Tak boleh sama dengan isteri pantang sana pantang sini, tak boleh minyak wangi, tak boleh potong kuku, tak boleh gunting rambut dan sebagainya. Nah, misai pun dah panjang, rimas betul sebenarnya. Siapa dah pergi tahulah kan. Kadang 2-3 hari je macam tak boleh tahan lah. Cuaca sana. Dah tu jalan, tak ada pakai suara alam semua tau, jalan. Gesel-gesel memang lecet semua. Nikmat pakai suara alam. Ni dia. Subhanallah. Tak boleh pakai kasut. Kan ada banyak batal larangan. Tak boleh pakai minyak wangi. Orang semua wangi-wangi. Kalau Allah tak boleh pakai minyak wangi. Sampai ada orang jual sabun apa ni? Sabun tak ada wangi punya. Tapi kalau minum air teh pudina boleh tak? Teh pandan? Boleh. Habis beruk gigi peppermint apa tak boleh. Wangi kan? Minyak wangi. Habis makan lemon. Habis sabun? Sabun wangi tak boleh? Sabun lemon, lime dan sebagainya. Boleh? Bila boleh ke tak boleh? Kena belajar lagi. Itu dia. Banyak cerita dia. Jadi itu masalah mut'ah. Yang mereka kata bahawa sahabat-sahabat buat mut'ah. Dan kita jawab, ya memang pernah diizinkan, dihalal dalam Islam. Tapi tahun 5 Hijrah dalam atau selepas peperangan Khaybar, Nabi SAW telah mengutuskan orang untuk apa? Untuk beritahu pada semua sahabat-sahabat di Khaybar bahawa Allah telah mengharamkan daging keledai peliharaan dan juga telah mengharamkan apa? Mut'ah, nikah mut'ah. Dulu boleh, sekarang dah boleh. Sekarang dah tak boleh sampai hari kiamat. Dan ada pengharaman ini dilakukan lagi. Dan kita tahu bahawa benda ni termasuk benda yang disukai oleh ramai orang lah, tak kira yang muda ke yang tua. Lagi kalau orang-orang Iran, betul tak? Hidung-hidung mancung ni semua ya. Awak masuk Syiah, awak dapat diorang. Syiah kata mut'ah, kalau tak mut'ah satu kali kira kurang lah dia punya agama. Bila mut'ah bukan main banyak pahalanya, sempurna. Al-mut'ah sunnati ataupun macam gitulah. Wa sunnati ala abai. Mut'ah adalah sunnah aku dan sunnah bapak-bapakku, nenek moyangku. Kata seorang imam Syiah. Sampai macam gitu. Undi ni daripada sudut asalnya dilarang. Sebab undi ni nasib. Betul tak? Awak letak nama, tulis nama masuk dalam gelas ke apa. Lepas tu cabut. Lepas tu yang nama ni dapat apa ni? Dapat hadiah lah, dapat. Mana kita tahu nama awak akan dipetik atau akan dicabut? Ini nasib kan? Jadi termasuk dalam perjudian. Tapi syariat membolehkannya jika tidak ada jalan untuk memberikan atau mendapat satu hak yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi dibolehkan. Sebab tu kalau kita jalan sampai sama-sama dekat dekat tempat nak mengazan, dua-dua nak azan dan dua-dua sama-sama at the same time. Siapa patut dah sampai dulu dia dapat azan lah. Jadi ketika itu apa kita buat? Kita undi, jom campas lah. Siapa menang dia dapat azan. Azan dan begitu juga dalam saf yang pertama dan segitu. Jadi ada pasal ni hak Allah SWT berikan. Seorang yang ada lebih daripada satu isteri, dia nak pergi safar, dia tak boleh bawa semua sekali. Dia boleh bawa satu. Jadi kalau dia ada 4 isteri, kena apa? Kena undi nasib lah. Kerana nasib keluar nama dia je, nasib lah juga. Pasal memang Allah berikan hak, dia boleh ikut. Cuma nak tentukan siapa, tak boleh, tak ada penentuan, digunakan undi.